Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tachawang Senghau. Wanakkam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengisi majlis, Saudara Aminuddin Harun, insya-Allah saudara-saudari akan pulangkan saudara Amin untuk menjadi wakil rakyat untuk Don Sikamat untuk penggal keempat, insya-Allah. Ini masuk penggal keempat Amin, insya-Allah. Sahabat-sahabat pimpinan kita ada Saudara Wong Chen tadi, Ahli Parlimen Subang, Saudara Zahir, Ahli Parlimen Wong Semaju. Saya tengok kawan-kawan daripada Sarawak pun ada, sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, Akal Anti yang datang semua. Kita syukurlah hari ini kita selesai penamaan calon. Dan penamaan calon kali ini nampak berjalan baik di semua tempat. Adalah bising sana sini sikit. Kalau di Seremban ni, kita ada calon yang bertanding bebas di Ampangan. Jadi, tapi insya-Allah saya yakin kita akan masuk pilihan raya kali ini. Kempennya bagus, kempennya berbudi, dan kita elakkan daripada kempen-kempen yang tak cantik di bawah. Saya tengok keseluruhan, biasalah hari pertama penamaan calon akan ada macam-macam cerita lah kan. Masing-masing nak tunjuk siapa lagi ramai, siapa lagi berarak lebih banyak, itu biasalah. Cuma ada beberapa perkara yang menarik minat saya, yang saya kena mula lah. Dia nak panaskan enjin ni, dia tak bolehlah terus masuk macam Wong Chen cerita benda-benda rumit. Dia kena cerita yang menarik selingan awal ni, sak panas enjin ni dah. Saya tertarik dalam banyak-banyak perkara lah. Ada dua perkara lah daripada lawan kita, Perikatan Nasional. Sebab Perikatan Nasional ni kalau ikutnya dia nak mengambil alih negara ni. Dia bagi gambaran kepada semua pengundi, kalau mereka menang besar, maksudnya bukan saja dia kekalkan 3 negeri yang mereka sedang takbir, tapi juga menang Negeri Sembilan, menang Selangor dan menang Pulau Pinang. Dia kata maknanya kerajaan persekutuan akan bertukar. Jadi saya memang perhatilah, sebab satu ialah benda tu tak betul, tak apalah. Yang itu rakyat saya ingat semua pun tahu. Tapi saya nak tumpu supaya dalam kempen pilihan raya negeri ini, kalau betul Perikatan Nasional nak tukar kerajaan persekutuan selepas ini, sebab macam Sanusi katalah, dia tiru angkat tangan, dia tiru Anwar Ibrahim ni sebab dia nak lawan Anwar Ibrahim. Tak apalah, itu hak dia lah, dia nak lawan Anwar Ibrahim kan. Tapi dia bagi gambaran dengan keputusan pilihan raya negeri ini, dia boleh takbir kerajaan persekutuan. Jadi kita dalam keadaan yang macam saudara Wong Chen sebut tadi, kita sedang melalui zaman yang mencabar dalam menguruskan cabaran-cabaran ekonomi Malaysia dan juga dunia. Jadi kita nak tengoklah kemahiran dan kepakaran dia. Sebab dalam tempoh 6-7 bulan ini, banyak perkara sudah mula menjadi lebih baik. Saya tak kata ia sempurna, sebab masalah yang diwarisi dan masalah negara keseluruhannya ini, dia akan ambil masa untuk kita selesaikan satu persatu yang saya akan huraikan. Tapi dia dah ada pada landasan yang betul. Dia dah mula nampak tanda-tanda keadaan bertukar lebih baik. Jadi saya nak tengoklah, kalau betul ada parti lawan yang nak mengambil alih, macam mana dia nak baiki ni. Jadi kita tengok kemahiran, kepakaran. Hari pertama penamaan calon, soal kemahiran mentadbir ni sebenarnya dilihat daripada kita menguruskan benda-benda kecil, benda-benda pentadbiran. Dulu dalam PRU yang ke-15,
Keadilan ambil keputusan untuk kita yakinkan rakyat bahawa kita ada calon yang lebih baik, profesional, kita ada gabungan pelbagai kaum, pelbagai kepakaran dan latar belakang. Kemudian kita pastikan masa kita umumkan calon itu, keseluruhan latar belakang pendidikan, latar belakang kerjaya, semua kita letak. Malah kita juga letak pengisytiharan harta dia. Alhamdulillah, saya ingat sedikit sebanyak itu membantu pengundi-pengundi atas pagar untuk beralih kepada kita, sehingga Pakatan Harapan jadi blok paling besar dan akhirnya membentuk kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Baik, tak? PAS pun nak buat juga. Kita dah buat macam itu. Perikatan Nasional pun nak buat jugalah. Tak apalah, baguslah. Itu satu inovasi politik yang saling bersaing yang bagus. Maksudnya tak naklah dulu-dulu ni semata-mata sebab kau hebat dalam parti semua tiba-tiba jadi calon. Orang tak kenal pun siapa dah. Dia pun lancarkan jugalah. Hari ini Perikatan Nasional melalui laman website dia buat macam kita juga. Dia letak siapa calon, gambar, dan dia letak latar belakang pendidikan, dan juga dia letak latar belakang kerjaya. Zaman sekarang, saudara-saudari, nak buat sesuatu, kena pastikan kita buat dengan cekap. Sebab kita ada berjuta-juta mata rakyat biasa yang memandang. Salah pakai selipar pun kena, gemuk sikit pun kena. Sebab tu saya pakai. Sekarang saya dah malas lah. Cerita-cerita gemuk ni aku pakai terus ni. Saiz 3XL ni. Supaya lepas ni tak ada orang komen dah. Memang nampak besar. Sebab tu saya pakai baju hitam je sekarang. Sebab kalau tidak, ramai sangat duk komen ni. YB dah gemuk lah. Perut tu tolong berlaku adil kepada baju. Ketat sangat tu. Komen-komen orang ramai lah. Jadi kita ramai orang yang akan cek semua. Dan bila PAS bentangkan semua calon dia tak, dengan latar belakang pendidikan semua, kandah kantoi. Sebab ada 4 calon PAS dan Perikatan Nasional yang pergi ke universiti sama di Amerika Syarikat. Universiti itu tak wujud, saudara-saudari. Ini kes orang tanya terus. Ini apa ni? Macam mana 4 orang, termasuklah Radhi Makdin, yang memang orang tahu dia tak pergi universiti, tiba-tiba dia lulusan Universiti Amerika Syarikat. 4 orang pergi sekaligus. Kemudian, kalau tengok CV dia tu, kerjaya dia, memang seksa lah. Sebab semasa di universiti, ada juga termasuklah menjadi jurucakap LGBT. Memang saya tengok tu, saya dah tahu dah ini mesti ada orang salah buat ni lah. Jadi akhirnya PAS pun terpaksa minta maaf. PAS pun dah keluarkan kenyataan minta maaf. Dia beritahu sebenarnya itu kesilapan teknikal sebab orang dia cut and paste. Dia copy and paste. Sebab tu saya kata, kalau benda yang mudah macam itu pun kamu tak boleh buat dengan baik, sedangkan kita tahu ada berjuta mata rakyat ni tengah memandang, lepas ni kalau dia jadi kerajaan, dia copy and paste jugalah, insyaAllah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi, hari ini keluar selepas penamaan calon, viral cerita daripada Kelantan. Sebab dia bagi gambaran bahawa ini semua PAS, Perikatan Nasional ni bersatu padu, semua bagus. Hari ini kita tengok ada tempat macam Sikamat hari ini, jentera PAS terus pulaukan. Tak ada langsung dah jentera PAS sekarang ni dekat Sikamat. Kepada yang menonton di luar, jentera PAS di Sikamat dah pack barang pergi ke mana saya pun tak tahu. Tinggalkan bersatu tu kontang ganting. Dia sebab mudah. Dia di luar, dia kata ini demi perpaduan ummah, ini demi Melayu, kita kena bersatu lawan kerajaan yang bukan Melayu. Tapi sama dia orang, kita rakyat dan juga pengundi biasa ni boleh nampak, kalau sama dia orang tak dapat je kursi tu, dia tutup terus, dia pergi ke tempat lain. Jadi di Pulau Pinang contohnya, bila Presiden gerakkan Dominic Lau, dia ambil kursi Melayu. Hebat. Tiba-tiba dia ambil kursi Melayu.
Memang PAS marah lah. Jadi kalau tengok perarakan hari ni orang PAS tak ada kat situ. Dekat Sikamat tak ada. Dan ini sebenarnya putik-putik yang sebenarnya memang berlaku di bawah. Sebab di Kelantan sendiri hari ini viral video adik kepada Tok Guru, Allahyarham Tok Guru Ni Aziz sendiri minta supaya pengundi-pengundi di Kelantan jangan undi calon PAS Nik Amar. Bukan saya kata no. Yang ini mari daripada adik Allahyarham Tok Guru Ni Aziz sendiri. Sebab pergolakan soal kuasa ni besar sangat. Kita tahu Nik Amar ni dia sekarang nak jadi menteri besar. Tengah berebut nak jadi menteri besar. Kerana kita dimaklumkan bahawa Menteri Besar Kelantan, Ustaz Ahmad Yaakob tak tanding dah. Dia tak tanding kali ni kan. Ustaz Ahmad Yaakob memang dah takkan jadi menteri besar dah. Akan ada muka baru. Jadi muka baru tu tak diumumkan lagi. Jadi sesama mereka sekarang ni tengah berebut. Siapa akan jadi menteri besar yang baru? Oleh kerana Nik Amar ini ialah yang paling ke depan buat lawak mengenai keadaan air di Kelantan. Dia rasa dia akan jadi calon hebatlah di depan sekali. Jadi sebab itu timbul soal langsung tak bagi ruang kepada anak kepada Tok Guru Ni Aziz untuk bertanding. Bila dah jadi macam itu keluar macam-macam cerita lah. Tuan Ibrahim kata Ni Abdoh tak nak. Ni Abdoh tak bercakap. Hari ini keluar penjelasan daripada Pak Saudara Ni Abdoh sendiri beritahu bahawa Ni Abdoh kena kerat dengan Ni Amar. Jadi oleh itu keluarga Tok Guru Ni Aziz sendiri minta supaya orang Kelantan jangan undi calon PAS itu sebab dia dah merosakkan PAS sendiri. Sebab itu saya kata daripada seminggu 2 minggu yang lepas lagi saya terangkan satu perkara. Apa sebenarnya pertembungan dalam pilihan raya negeri kali ini? Di satu pihak, kita sedar bahawa kita ada kekurangan, tapi kita ada keperluan untuk menyelamatkan negara dan kita selesaikan semua masalah yang telah diwariskan berdekad-dekad ni. Masalah hutang, masalah struktur ekonomi, masalah kemiskinan rakyat, masalah gaji dan pekerjaan rakyat. Ini semua perlu diselesaikan. Ada benda yang dah berjalan, ada benda yang sedang berjalan dan sudah mula tanda-tanda pembaik pulihan itu berlaku. Itu di sebelah Kerajaan Perpaduan. Kalau orang tanya saya ni, kalau hari ni penamaan calon, satu-satunya modal yang Perikatan Nasional ada ialah bila Datuk Seri Anwar turun, dia akan nyanyi hoi hoi ai hoi. Dia kata sekarang sudah sokong penyamun. Saudara-saudari, dalam pilihan raya umum yang lepas, rakyat sendiri yang buat keputusan untuk tidak bagi mana-mana parti menang. Itu keputusan rakyat. Jadi kalau kita dengan emosi kita, yang dalam Pakatan Harapan ini kata, oh tak boleh, kita dengan UMNO ni sampai bila-bila tak boleh. Kalau yang dalam UMNO pun macam itu juga, kita dengan DAP, dengan PKR ni sampai bila-bila tak boleh. Kemudian yang Muhyiddin pula bagi syarat, dia bagi syarat 1, 2, 3, tapi dia nak jadi Perdana Menteri. Bila yang di Pertuan Agong suruh semua bentuk kerajaan perpaduan untuk kurangkan politik dan tumpu kepada membantu rakyat, dia kata dia tak nak, tak bersetuju. Jadi dalam keadaan begini, ada satu benda saja yang saya tak pernah sebut, komen pasal Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional sebelum ini. Saudara-saudari, perbezaan kita yang lepas-lepas itu memanglah ada luka, ada parut, ada cala. Ada yang telajak kata, ada benda yang kalau kira masih lagi terbuku, tapi kita faham ada satu perkara yang betul-betul kita bersetuju. Dan sebelah saya dalam kabinet ialah Tok Mat, Datuk Seri Muhammad Hassan daripada Negeri Sembilan. Dia betul-betul duduk sebelah saya. Saya orang Negeri Sembilan apit kiri kanan dalam parlimen, dalam kabinet tau. Sebelah kiri saya Lok, sebelah kanan saya Tok Mat. Saya dengan Tok Mat setuju satu benda, bahawa kita kena selamatkan negara ini. Keadaan dia dah memang parah. Dan kalau kita berterusan bergaduh, ada kepakaran itu ada dalam PKR dan PH.
Ada nilai tambah yang Barisan Nasional boleh bawa demi untuk memajukan negara. Dan untuk itu berlaku, kita kena sama-sama muhasabah dan kita kena lupakan dan maafkan yang lepas. Sebab rakyat tak fikir kamu macam mana. Dia fikir tentang keadaan di bawah, tentang kemajuan, tentang gaji dia, tentang macam mana dia nak hidup tiap-tiap hari. Tak? Jadi di sebelah kerajaan perpaduan, satu-satunya benda yang menggabungkan kami, menyatu padukan kami, ialah kebajikan rakyat. Itu saja saudara-saudari. Dan saudara-saudari tahu pun saya memang kalau boleh tak nak dalam politik. Tengok saya dah jadi gemuk sekarang ni. Setiap kali anak jarang jumpa. Ada orang selalu kalau saya turun ceramah lah, ada orang nak jumpa, nak beritahu. Saya kata tunggulah habis kempen PRN ke apa. Sebab saya dengan isteri pun jarang bercakap sekarang. Tak ada masa. Hardly at home saudara-saudari daripada pukul 7-8 pagi sampai 2 pagi tiap-tiap hari. Sambung untuk 3-4 bulan tanpa berhenti 7 hari seminggu. Jadi yang menyatu padukan kita ialah rasa tanggungjawab kepada rakyat dan juga rasa kecintaan sebab negara kita hebat. Tak ada negara di dunia ini sebenarnya yang ada banyak kelebihan-kelebihan kecil yang bila digabungkan dia menjadikan Malaysia ini boleh jadi negara hebat. Sama macam kita cakap pasal Norway, pasal negara Skandinavia, pasal negara-negara maju moden yang sejahtera yang lain. Ciri-ciri itu semua ada kat kita. Kalaulah kita tumpu untuk kita bangunkan negara. Tak ada negara lain yang ada masyarakat Cina yang besar, orang India pun ada, masyarakat Melayu yang beragama Islam, yang ada kaitan yang panjang dengan dunia Islam, dengan Arab pun kita boleh, dengan British pun kita boleh, dengan Jepun pun kita boleh, dengan Indonesia pun kita boleh. Tak ada negara macam tu dalam dunia ni. Malaysia ada. Minyak pun ada. Nadir bumi, REE yang sangat berharga tu pun ada. Cuma ada orang sakau lah kan. Tak ada negara lain, hanya Malaysia. Jadi kalau kita ketepikan perbezaan kita dan kita tumpu kepada rakyat, insya-Allah dalam tempoh yang singkat saudara-saudari kita boleh naik balik macam saudara Wong Chen sebut tadi, menjadi peneraju dan ekonomi dan negara yang paling sejahtera di rantau Asia Tenggara itu. Sebab itu saya duduk dengan Barisan Nasional. Saya lupakan yang lepas, telan semua. Saya kira perasaan saya tu tak penting. Masa depan rakyat, masa depan negara tu jauh lagi penting. Kerana manusia macam saya dengan Amin ni, kami datang dan pergi. Lama mana sangat kami nak jadi wakil rakyat? Lama mana sangat? Kita orang akan berhenti dan terus balik pencen, duduk jadi macam orang biasa. Tapi negara mesti berada di landasan yang baik dan betul supaya lepas itu orang yang datang lepas kami boleh tambah lebih baik dan lebih baik. Itu di sebelah kami Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Di sebelah satu lagi, soal dia satu saja. Soal dia ialah kuasa, saudara-saudari. Tan Sri Muhyiddin, dia nak jadi Perdana Menteri balik. PAS, dia nak kekal berkuasa dan dia nak tambah lagi kerajaan-kerajaan negeri supaya dia boleh letak banyak lagi orang-orang ni di dalam jabatan-jabatan kerajaan untuk makan gaji. Itu ya. Kita bukan tak tahu apa yang berlaku dekat Kedah, dekat Kelantan, dekat Terengganu. Bila dia ambil alih saja negeri itu, maka dia akan letakkan semua orang-orang dia ni di dalam unit-unit kerajaan negeri. Yang akan bayar gaji ialah rakyat seperti saudara-saudari. Itu je sebenarnya. Sebab kita dah tengok rekod. Kalau sebelum ini orang kata PAS belum pernah berkuasa. Sekarang dia dah berkuasa di 4 negeri. Dia pernah jadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan dan menjaga portfolio penting, termasuklah portfolio tenaga boleh baru yang Wong Chen sebut tadi. Sebelum ni menterinya PAS. Tapi hampas, tak ada apa saudara-saudari. Sebelum kami masuk,
Tak ada dengar cerita semua macam mana nak menggunakan kelebihan ekonomi boleh baru yang kita ada untuk melonjakkan Malaysia. Tak ada. Saya pun tak tahu dia buat apa. Saya semak. Saya tengok yang paling kuat lah Taqiyuddin dulu, Menteri Tenaga dulu buat demi tenaga boleh baru ni, ialah dia minta orang ramai menanam pokok. Yang itu tahap jawatan kuasa PAS cawangan si Kamat pun boleh jadi menteri. Tak payahlah ambil alih kerajaan persekutuan. Budak darjah 3 pun tahu bahawa untuk jaga alam sekitar, kita tanam pokok. Yang jadi cabarannya ialah macam mana kita nak menggunakan industri yang berasaskan tenaga boleh baru. Solar, biomass, hidrogen. Supaya kita boleh menjadi kuasa ekonomi serantau yang baru. Supaya dia boleh hasilkan kerja banyak-banyak. Bagi kerja gaji tinggi kepada rakyat kita. Yang itu yang patut menteri buat. Tapi sampai sekarang kita tak dengar saudara-saudari. Sebab di pihak mereka, dan ini disahkan sendiri kalau tengok video itu bukan daripada saya. Video daripada adik kepada Allahyarham Tok Guru Nik Aziz sendiri. Akhirnya kita ada, saya dulu selalu berdebat dengan ahli parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong. Datuk Seri Tiong ni dia kalau dia cakap-cakap lepas tu dia kata, kau ni sama je, kong kali kong. Akhirnya saya tengok dia dalam Perikatan Nasional pun dalam masa dia gunakan emosi rakyat, dia bina kebencian rakyat kepada rakyat pelbagai kaum. Orang Cina tak boleh, orang India tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Akhirnya dia kong kali kong. Ini semua pasal untuk dapat jawatan dan kuasa. Sebab itu, dalam tempoh berbaki 2 minggu kempen ini dan untuk 2 minggu yang lepas, saudara-saudari tengok saya tumpu satu perkara saja dalam kempen. Sanusi nak kata gigi saya sengit ke? Walaupun PAS sekarang duk ulang berkali-kali menteri yang mulut sengit. Hati-hati saudara-saudari duk beritahu duk gunakan ciptaan Allah mulut sengit. Kau kena stroke mulut sengit nanti padan muka. Dia nak serang apa, saya tak peduli. Amir dia kata satu-satunya benda yang dia duk buat lawak sangat, dia sukalah. Sebab dalam ceramah dia buat lawak pasal semua orang. Amin je tak kena lagi ni. Tak lama lagi Amin, dia nak kutuk apa pasal Amin? Amin saya rasa dia nak kutuk. Amin ada kelebihan sedikit. Sebab dia nak kutuk Amin perut boroi tak boleh. Dia orang pun boroi juga. Amin tak cukup inci, semua kena. Sebab itu saya kata, untuk kempen pilihan raya negeri kali ini, yang penting ialah kita bincang soal apa kamu nak buat, apa aku nak buat. Apa rekod kami ada, apa rekod yang kamu ada. Saya dah ulang sampai 2 minggu. Tan Sri Muhyiddin, kau nak jadi Perdana Menteri balik ni walaupun pilihan raya umum lambat lagi ni. Tapi tak apalah, tak salah bercita-cita. Silakan. Tapi kami nak tahu apa kamu nak buat. Apa kamu dah buat. Saya tengok hari ni akhirnya wartawan pun dah ulang yang sama. Tanya dia, Tan Sri, apa kamu nak buat dalam manifesto? Dia pun jawab apa dia? Kita akan menangani kos sara hidup. Yang itu AJK, PAS dan Bersatu, si Kamat pun boleh cakap, saudara-saudari. Semua orang tahu kita nak menangani kos sara hidup. Tapi nak buat macam mana? Tambah kalau kamu pernah jadi Perdana Menteri 18 bulan. Kemudian kamu pernah menjadi pengerusi kepada Majlis Pemulihan Negara yang diberi kuasa macam kabinet untuk kononnya menyelamatkan negara. Tak pulih pun bila kita ambil. Masa kamu jadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara lah, harga ayam naik mendadak dalam tempoh 2-3 bulan. Baru sekarang dia nak pelihara ayam. Kalau masa tu dia pelihara ayam, tak ada lah kita tak ada ayam sekarang. Sebab itu saudara-saudari, saya tanya lagi, kamu nak buat apa? Setakat ini saudara-saudari, tak ada lagi rancangan tau. Dia hanya bermain emosi kononnya, oh teruknya lah kos sara hidup.
Bila kita jawab, macam mana kamu nak kata kos sara hidup sekarang lebih teruk daripada kamu mentadbir dulu, sedangkan inflasi telah turun selama 8 bulan berturut-turut. Dan inflasi sekarang 2.4% adalah yang paling rendah dalam tempoh 12 bulan. Inflasi itu diukur berdasarkan harga beribu-ribu barang dan yang diambil oleh beribu-ribu orang kaki tangan kerajaan seluruh Malaysia. Ini yang dikumpul oleh Jabatan Perangkaan daripada zaman 1960-an lagi. Takkanlah Perikatan Nasional nak kata pekerja-pekerja kerajaan Jabatan Perangkaan sekarang ni semua menipu. Kamu nak kata macam itu? Dia tak boleh jawab. Bila kami kata, kau kata kos sara hidup naik, hidup susah, semua harga teruk. Kalau betul, dia akan tunjukkan dalam statistik, dalam perangkaan inflasi. Tapi hakikatnya, inflasi dah lama menurun. Sebab itu saudara-saudari, dia main dengan emosi. Sebab dia tak boleh jawab benda yang kedua, iaitu masalah kos sara hidup rakyat ini sebenarnya lebih rumit daripada soal harga barang penjaja jual kita beli dekat pasar. Dia lebih rumit daripada itu. Tidak cukup dengan kita menstabilkan harga barang mentah supaya dia tak naik mendadak macam zaman Perikatan Nasional. Saya sendiri cakap tak cukup. Siapa kata benda tu cukup? Dan yang ini yang Perikatan Nasional sampai sekarang tak ada jawapan. Sebab kita semua tahu bahawa dia bukan semata-mata soal kos atau harga barang. Dia soal gaji. Dia soal gaji juga. Kalau gaji kita baik, harga barang naik sikit, harga ayam naik 50 sen, 1 kilo RM8.5 ke RM9, kita tak terasa sangat. Kerana gaji kita itu boleh menampung kenaikan harga barang. Masalahnya, gaji kita sekarang ini semua tahu bahawa gaji kita rendah. Itu yang saya tanya berkali-kali kepada Perikatan Nasional. Kamu dah ulang kos sara hidup teruk ni. Sekarang inflasi dah turun. Dahlah kami yang tolong turunkan inflasi. Tapi kalau kamu naik jadi kerajaan, sebenarnya kamu nak buat macam mana untuk mengawal dan menguruskan soal kos sara hidup ini? Kalau kamu sampai sekarang belum jelaskan macam mana kamu nak uruskan soal gaji rakyat yang rendah. Baik, ini saya nak ambil masa lebih kurang 20 minit. Dia bunyi bosan sikit lah, Uncle. Dia cerita pasal ekonomi, cerita pasal ini macam pergi kelas diploma ekonomi. Nak habis 2 minggu lagi kempen, mereka yang menonton dan mengikuti ceramah saya, saudara-saudari dah boleh ambil peperiksaan diploma ekonomi, insyaAllah. Dan saya walaupun orang kata bosan, saya memang ambil peluang untuk terangkan sebab ini ilmu. Dia lebih baik saya gunakan peluang ceramah untuk saya berkongsi ilmu dan itu pahala saya daripada saya maki semua orang. Menteri pun dia maki, wakil rakyat pun dia maki, gigi pun dia maki, inci pun dia maki, sultan pun dia biadab juga, saudara-saudari kan. Yang itu tak ada pahala, saudara. Oh lupa, adik dia pun dia maki juga sekali. Yang itu tak ada pahala. Cerita pasal konsep ilmu ekonomi ini ada pahala. Baik. Soal gaji ni, soal pekerjaan. Apa sebenarnya masalah-masalah utama ekonomi negara? Pertama, saya dah terangkan semalam dalam ceramah yang semalam, bahawa industri dan kegiatan ekonomi kita ini masih terperangkap dengan kegiatan ekonomi yang dulu-dulu. Yang untung dia dah tak tinggi dah. Yang persaingannya lebih teruk dan lebih hebat daripada negara-negara baru yang menyebabkan kita hilang daya saing. Saya bagi contoh anti macam inilah. Dulu you jual karipap. Masa itu you seorang saja jual karipap dekat jalan itu. So ramailah orang beli. Dan you jual harga RM3 pun orang belilah sebab you seorang saja jual. Sekarang ini semua orang jual karipap. Satu jalan tu penuh orang jual karipap.
Yang itu jual RM2.5, yang ini letak karipap daging ada, karipap ayam ada, karipap anak, semua ada. Akhirnya bila orang ada lebih banyak pilihan, dia pergi kepada semua gerai-gerai yang baru lah. Kalau kita terus jual karipap yang sama dulu, memang kita lama-lama bungkus lah. Dan itulah keadaan ekonomi kita. Kerana orang lain telah berada di depan mengambil alih industri-industri yang kita dulu cemerlang. Contoh, minyak dan gas. Kita cemerlang, memang nombor 1 di rantau ini. Tapi minyak dan gas kita makin kurang dan akan habis. Negara lain ada lagi banyak minyak dan gas. Kedua, perdagangan. Dulu memang betul, ekonomi kita dibina di atas sektor kelapa sawit dan perladangan yang baik. Komoditi pertanian. Sekarang kita tak cukup tanah. Negara kita kecil. Indonesia jauh lagi besar. Dalam tempoh 2 dekad, Indonesia telah mengambil alih kedudukan kita sebagai negara pengeluar dan pengeksport kelapa sawit nombor 1 dunia. Kita dah tinggal nombor 2 ni. Sekarang ni negara-negara lain termasuk Afrika mula tanam kelapa sawit. Kita tak cukup tanah. Sebab kita makin maju dan kita makin moden. Antara untuk kita tanam kelapa sawit beratus-ratus ekar, kita ada keperluan yang lebih tinggi untuk bina bangunan, bina rumah dan bina kilang. Jadi akhirnya kita memang tak boleh bersaing dah dengan kelapa sawit. Itu kelapa sawit. Perkilangan. Dulu kita di depan kerana kita menjadi pusat pelabur-pelabur masuk untuk membina kilang-kilang. Bina kilang, buat barang di sini, kemudian ekspor. Sebab dulu gaji kita rendah. Ramai orang kita nak kerja kilang ni. Buka saja kilang, beratur semua operator kilang. Sekarang saudara-saudari tanya anak-anak kita, ada ke tidak yang nak kerja kilang? Tak ada dah. Akhirnya kita kena ambil pula pekerja asing. Dan pekerja asing daripada Indonesia, Bangladesh tak murah. Dan dia ada kesan kepada sosioekonomi negara kita. Akhirnya negara-negara macam Indonesia dan terutamanya Vietnam. Sebab gaji dia lagi murah, orang dia lagi ramai. Maka sebab itu kilang-kilang kalau nak buka sekarang, pelabur akan kata gaji di Vietnam lebih murah. Baik aku buka di Vietnam sebab aku dapat lagi banyak untung untuk buat kilang di Vietnam. Jadi model ini menyebabkan kita makin hilang kekuatan kita. Dan itulah sebabnya kenapa ekonomi Malaysia dalam 2 dekad yang lepas tumbuh pada kadar yang jauh lebih perlahan berbanding dengan 2 dekad sebelumnya. Dekad 80-an dan 90-an, kita tumbuh pada sekitar 9% pertumbuhan ekonomi tiap-tiap tahun secara purata. Bagi tahun 2000 sampai ke 2022, pertumbuhan kita jatuh sehingga separuh daripada itu, sekitar 4.7%. Kalau kita tak buat sesuatu, maka keadaan ini makin terus dan kita akan makin kecil dan makin kecil. Sebab itulah kita perlukan agenda baru untuk kita lonjakkan ekonomi kita. Kami masuk 7 bulan. Saudara-saudari. Perkara pertama yang saya buat ialah saya cari kalau kita nak lonjakkan negara, kita perlukan 2-3 industri moden baru yang kita ada kekuatan, yang kita boleh bersaing lebih baik daripada negara-negara lain. Sebab itu dalam tempoh yang singkat sebenarnya, dalam tempoh beberapa bulan, kita telah berjaya lancarkan pelan peralihan tenaga negara. Bukan saya nak suruh saudara-saudari tak pakai elektrik. Kerana itu adalah satu industri baru bernilai tinggi yang kita jangka akan membawa masuk pelaburan-pelaburan yang besar ke negara ini. Sebab itu hari Khamis yang lalu bila saya lancarkan, kita sudah dapat pelaburan 25 bilion daripada syarikat-syarikat antarabangsa dan tempatan
yang akan buka peluang pekerjaan bernilai tinggi. Engineer ke atas semua ni sebanyak 23,000 orang. Yang itu akan berjalan. InsyaAllah saya yakin itu ada kesan kepada pasaran bursa saham. Sebab itu saudara-saudari tengok untuk tempoh 2 minggu yang lepas, pasaran bursa saham kita naik tinggi. Sebab bila pelabur tengok Malaysia sekarang ada bidang baru yang akan menjadi enjin pertumbuhan, maka kami pun nak melabur. Kerana kami tahu teknologi hijau dan tenaga boleh baru ini adalah teknologi yang bernilai tinggi yang akan memberikan pulangan yang besar. Kami pun nak juga. Sebab Vietnam tak boleh buat, Indonesia tak boleh buat, Thailand tak boleh buat. Itu bezanya merancang ekonomi, saudara-saudari. Baik, baik. Ni masuk bab keempat. Tadi bab ketiga. Bab keempat. Katakanlah kita berjaya. Kita berjaya bangunkan 2-3 industri masa depan moden yang menjadi enjin pertumbuhan yang baru. Tenaga boleh baru. Puluh-puluh bilion, ratus bilion masuk ke Malaysia. Syarikat besar masuk. Lepas ini saya akan lancarkan pula berkenaan dengan pekerjaan digital dan teknologi digital. Saya yakin sama juga pelaburan akan masuk. Saya nak tanya Pak Cik Manci, adakah itu akan menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat? Adakah semata-mata dengan mengawal supaya inflasi itu kekal dan dia harga tak naik mendadak? Pertama, dah buat. Kedua, dengan mewujudkan industri berteknologi tinggi yang mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baru dan pelaburan besar, dah buat dan sedang berjalan. Adakah dengan 2 perkara ini akan menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat? Tidak, saudara-saudari. Tak cukup. Perancangan, kalau saya berhenti dekat situ, dia masih lagi tak menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat. Kerana belum tentu syarikat-syarikat dan perniagaan-perniagaan yang mendapat laba daripada ekonomi-ekonomi baru ini, belum tentu mereka akan bayar gaji yang setimpal kepada pekerja, anak-anak, adik-adik kita. Sebab itu saudara-saudari, minggu depan dan minggu selepas itu ada 2 pengumuman penting mengenai reformasi pasaran pekerja yang pentadbiran sebelum ini tak pernah buat. Apa dia? Pertama, soal gaji pekerja swasta. Gaji pekerja kerajaan, iaitu Datuk Seri Anwar uruskan. Gaji pekerja swasta, saya uruskan. Itu akan ada satu pengumuman. Satu lagi pengumuman ialah mengenai program berskala nasional besar-besaran untuk mewujudkan pekerjaan kepada lepasan-lepasan sekolah dan juga anak-anak muda yang tak ada kerja. Jangkaan kita dalam tempoh sehingga akhir tahun ini, kita boleh wujudkan sekurang-kurangnya 20,000 pekerjaan baru kepada anak-anak lepasan sekolah dan juga anak-anak muda. Macam mana kita nak buat? Dua-dua ini ialah sebahagian daripada kerangka reformasi pasaran buruh. Sebab negara kita tak pernah buat reformasi pasaran buruh. Bila mari pasal pasaran buruh, pasaran pekerja, kerajaan, pentadbiran, termasuk Muhyiddin Yassin sebelum ini, dia kata ini tak ada kena-mengena dengan kerajaan ni. Kita tak boleh kacau ni. Saya tak berani. Sedangkan rakyat kita ada lebih kurang 16 juta pekerja. Daripada 16 juta pekerja itu, 9 juta pekerja saudara-saudari adalah di sektor swasta. Lebih kurang 4 juta, 5 juta pekerja adalah pekerja sendiri. Yang kerja kerajaan lebih kurang 2 juta. 9 juta pekerja swasta ini, siapa yang nak bela mereka? Kalau kita tidak ada undang-undang, kita tak bincang, kita tak ada kerangka reformasi pasaran pekerja. Sebab itulah ekonomi berkembang. Negara kaya, tapi yang kaya ialah yang maha kaya dekat atas. Yang miskin macam orang-orang dekat Sikamat yang datang ceramah malam-malam ini. Saudara gaji tak naik banyak sangat. Adik-adik, anak-anak saudara keluar universiti, kalau dapat RM2,000 pun dah kira bertuah.
Gaji sekarang ini pakcik-makcik tahu, gaji median, gaji permulaan untuk budak-budak yang keluar universiti adalah RM1,700. Dan saya rasa beban tanggungjawab itu kerana kalau saya jadi Menteri Ekonomi habis 5 tahun, 1 penggal, dan saya tak berjaya bawa gaji permulaan anak-anak muda ini lebih tinggi, saya gagal. Memang saya gagal. Sebab itu satu perkara yang saya kira kerja saya yang lagi besar daripada soal inflasi. Lagi besar daripada soal nak tumbuhkan pelaburan semua ini ialah reformasi pasaran pekerja supaya hasil dan nikmat ekonomi labur itu dikongsi dengan lebih adil dengan rakyat kita. 2 cara kita akan buat. 1, minggu depan kita akan lancarkan projek rintis yang melibatkan 200 syarikat pertama, dan syarikat ini ialah sebahagian besarnya ialah pekilang-pekilang besar di negara kita. Masalah mereka ialah mereka susah nak cari pekerja tempatan. Sebab budak-budak tak nak kerja kilang, tak nak kerja teknikal. TVET semua ni, duk ulang TVET. Tapi orang tak nak buat kerja TVET. Sebab cara kita selama ini ialah kita nakkan anak-anak lepasan sekolah pergi ke IKBN lah, ILP lah, semua institusi-institusi latihan teknikal dan vocational kerajaan. Dia ada masalah. Kerana yang cerdik-cerdik, yang keputusan baik-baik tu, semua dah pergi buat ijazah. Yang peringkat kedua tu pergi buat diploma. Jadi selalunya untuk 10-15 tahun yang lepas, anak-anak muda lepasan sekolah ni, bila mereka dapat tawaran untuk buat latihan vocational dan teknikal di institusi latihan, dia rasa macam ini adalah jalan terakhir untuk kerjaya. Sebab yang ini sebenarnya tak seksi lah. Itu menunjukkan saya dekat sekolah dulu periksa tak cantik sangat. Kemudian dia kena masuk pula institut ni, 2-3 tahun kena belajar, kena ambil sijil semua. Dah habis 2-3 tahun baru mula nak dapat kerja. Sedangkan generasi muda sekarang, dia tak nak belajar lama-lama. Dia nak kerja terus, dia nak duit terus. Sebab tu ramai yang nak jadi Grab driver, e-hailing, ramai nak jadi TikTok. Sebab itu juga ada yang sekarang ini pergi jadi TikToker, influencer untuk PN. Bayar, saya buat. Sebab dia nak duit dulu. Tapi perkara ini masa zaman Muhyiddin. Muhyiddin, kamu dalam kerajaan. Kenapa kamu tak pernah nampak benda ini? Sedangkan kita ada peluang dalam keadaan syarikat-syarikat pekilang besar ini, dia sanggup bayar. Dia sanggup latih. Dia perlukan pekerja. Tapi orang kita tak nak. Sebab itu, minggu depan insya-Allah kita lancarkan satu projek rintis melibatkan 200 syarikat pengilang-pengilang yang pertama dalam negara kita yang telah diberikan dan dilesenkan dan disahkan berkemampuan untuk melatih anak-anak ini terus melalui bidang kerja tanpa melalui institusi-institusi latihan formal seperti yang ada. Maksudnya begini, anak-anak kita kalau dia habis SPM, yang muda-muda dekat kampung, dekat Sikamat ke, yang dia rasa dia tak ada kerja, dia boleh masuk untuk dalam skim ini. Dia terus dapat gaji daripada sekitar 2,000 sebulan. Gaji basic lebih kurang 1,700, campur dengan overtime semua 2,000 sebulan. Tambahan pula kerajaan akan bagi allowance untuk dia mula-mula berpindah, ada allowance perpindahan supaya dia tak payah nak bayar deposit sewa rumah semua ni. Kita bayarkan, dia kerja 9 bulan kalau dia kekal dalam kerja itu, kerana mereka akan dilatih dan disijilkan. Maksudnya mereka bekerja, mereka dilatih dan mereka dapat pensijilan terus. Lepas 9 bulan kalau mereka kekal, mereka akan dapat satu lagi imbuhan. Di akhir tempoh mereka kursus 18 bulan, mereka akan dapat sijil kemahiran Malaysia. Sama macam kalau dia pergi sekarang ni, pergi ke institusi-institusi TVET ni 3 tahun nak boleh dapat sijil kemahiran.
tapi tak boleh kerja, tak ada duit, mereka rasa lebih baik aku kerja. Kita dah dapat 200 syarikat yang kita telah semak, dan Jabatan Pembangunan Kemahiran kerjasama di antara kementerian saya, Kementerian Ekonomi dengan Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab semak setiap syarikat ini dia ada pelatih ke tidak, silibus itu bagus ke tidak, bagaimana rekod dia semua. Yang itu di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kementerian saya bangunkan program ini kerana 200 syarikat ini kita yakin anggaran sekarang mereka mengambil antara 50 ke 100 orang lebih setiap satu syarikat. Sebab mereka memang nak tukar pekerja-pekerja asing ni. Dia nak ambil orang kita. Cuma sebelum ini bila Muhyiddin ada dalam kerajaan, dia tak fikir benda-benda macam ni. Jadi bayangkan kalau ini berlaku dan kita susun dengan dasar-dasar yang lain, saya yakin dalam tempoh 5 tahun kita akan bukan saja berjaya mewujudkan peluang pekerjaan untuk anak-anak yang di bawah mendapat RM2,000 lebih sebulan. Mereka juga akan disijilkan, mereka akan dapat kelayakan, dan kita juga akan berjaya mengurangkan pekerja-pekerja asing di negara ini. Itu nama dia mentadbir ekonomi. Bukan sembang, saya nak buat lapangan terbang, saya nak buat itu. Itu tak mentadbir ekonomi, itu namanya bapak projek saudara-saudari. Bapak projek ni mudah. Ada syarikat swasta datang, YB, boleh tak tolong sokong saya buat lapangan terbang 3 bilion. Kerajaan bagi tanah, itu mudah. Semua orang boleh jadi menteri saudara-saudari. Yang susahnya ialah mengambil satu masalah yang rumit, gabungkan, bina program yang terancang, dan laksanakan dan skalakan daripada 1 tahun ke 1 tahun sehinggalah kita menyelesaikan masalah-masalah struktur. Dan yang akhir sekali, pada 7 hari bulan Ogos insya-Allah kita akan bentangkan skim gaji progresif untuk pekerja-pekerja swasta di negara ini, dibawa kepada untuk pertimbangan Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kali pertama dalam sejarah negara kita 70 tahun, kerajaan mengambil langkah untuk campur tangan di dalam kenaikan gaji pekerja swasta supaya pekerja swasta mula dapat kenaikan gaji yang lebih setara. Kali pertama, saudara-saudara. Saya dulu sebelum PRU yang lepas, saya ditanya berkali-kali, kalau menang, kalau jadi menteri apa nak buat? Saya kata yang lain itu saya ingat orang lain semua boleh buat. Ada satu saja pertembungan paling besar, yang paling mencabar dalam ekonomi kita, iaitu untuk menaikkan tangga gaji rakyat. Yang itu bagi kat saya, tak sampai 7 bulan saudara-saudari, kami dah mula buat. Bandingkan dengan Muhyiddin Yassin ke PAS 33 tahun, ke bandingkan dengan Azmin Ali, tak pernah kita dengar sekalipun mereka bercakap tentang gaji, apatah lagi mereka membangunkan program dan dasar atau mereka berani bawa perkara ini. Kerana memang kita tahu, cakap saja pasal gaji, kumpulan-kumpulan majikan akan marah. Cakap saja pasal gaji, akan ada tentangan. Tapi saya yakin, saudara-saudari kena ikut ceramah saya tiap-tiap hari ini sampai minggu depan, sampai habis itu. Saya yakin di akhirnya saya akan dapat meyakinkan kerajaan, meyakinkan majikan, meyakinkan rakyat bahawa kita akan berjaya melaksanakan model gaji progresif ini yang akan diterima oleh semua pihak. Sebab itu saya nak tutup begini. Sebab ini musim kempen, kita ada peraturan pilihan raya yang jelas, tak boleh terlajar. Ini muka-muka yang ibu pejabat teknikal ni muka pucat dah, takut saya terlajar ni kan. Saya nak tutup begini. Sebab itu, untuk demi rakyat, kebajikan rakyat, kempen pilihan raya ini mestilah didasarkan kepada kemampuan kita melaksanakan dasar. Perancangan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Kreativiti kita untuk merungkaikan permasalahan ekonomi yang rumit
untuk kita selesaikan melalui program-program yang khusus. Sebab itu, kempen pilihan raya adalah medan yang terbaik untuk saling tawar-menawar kepada rakyat. Saya duk tawar tiap-tiap malam ini. Datuk Seri Anwar dah bentangkan kerangka ekonomi madani. Saya dah lancarkan pelan peralihan tenaga yang akan melonjakkan ekonomi negara. Minggu depan kita bentangkan pula dan lancar program yang akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Minggu lepas itu kita akan dapatkan keputusan dasar mengenai kenaikan gaji pekerja swasta untuk rakyat semua. Kami ada perancangan. Yang Perikatan Nasional duk sibuk kata kamu tak tahu buat apa, tak ada apa, ekonomi teruk ni. Kalau anak jantan datang jumpa saya berdebat depan rakyat, saudara-saudari. Jangan sembang kosong. Sembang kosong depan penyokong-penyokong kamu hanya untuk naik syok sendiri. Akhirnya kamu kena tangkap polis. Sebab syok sendiri mula biadab dengan semua orang, kena tangkap polis. Kalau kita berdebat, kita bentangkan kepada rakyat supaya semua rakyat tengok. Bukan saja penyokong kita, bukan saja penyokong kamu. Rakyat yang nak mengundi, yang akan menjadi hakim. Sebenarnya siapa yang boleh buat kerja lebih baik. Sebab itu saya cabar mereka untuk berdebat. Sebab saya tahu mereka tak berani. Muhyiddin, saya rasa Muhyiddin kona lah. Kona, sebab tu tak payahlah. Saya dah tahu dah, Muhyiddin akan jawab kalau saya cabar dia. Dia kata, engkau siapa? Aku bekas Perdana Menteri lah. Engkau tak layak untuk berbahas dengan aku. Saya dah tahu dah. Jadi kita jemput mula-mula Azmin, mantan Menteri Ekonomi. Oh, dia bagi syarat pula dah. Tak berani cakap lah, tak berani. Tak payahlah kona-kona. Saya tawarkan pula kepada Panglima hebat daripada Perikatan Nasional yang giginya paling sempurna dalam dunia. Nama dia Sanusi. Pun tak berani, saudara-saudari. Jadi sekarang saya akan tawarkan kepada teknokrat paling hebat dalam Perikatan Nasional, ahli Parlimen Bacok, nama dia Syahir. Pejabat saya akan utus surat secara rasmi sebab dia banyak sangat condemn belakang-belakang ni. Kalau betul kamu anak jantan manusia cerdik, datang ke pentas berdebat dengan saya tentang rakyat. Paling kurang tunjukkan bahawa anak-anak muda dalam PAS dan Perikatan Nasional lebih jantan daripada senior-senior kamu yang ada macam Azmin dan juga Sanusi. Kita tunggu, saya tunggu. Saya tahu semua ni Astro ke, Media Prima ke, semua sanggup buat besar-besaran kerana ini sebenarnya baik untuk rakyat supaya rakyat boleh menjadi hakim kerana akhirnya siapalah kita tanpa rakyat. Kita masuk pilihan raya untuk dapat sokongan rakyat dan cara terbaik untuk kita dapat sokongan rakyat ialah dengan kita yakinkan mereka kita wajar diberi amanah ini kerana kita lebih berkemampuan untuk buat amanah ini. Jadi kira itu dah 11.53, kita ada masa yang buffer 5 minit sebelum silap-silap hari Amin nanti dibatalkan pencalonan. Mampu aku kan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Sahabat-sahabat di Sekamat, saudara-saudari telah setia dengan saudara Amin sejak dia tak ada apa-apa lagi. Saya mula kenal Amin sebab dia orang biasa dan orang tanya saya, wartawan tadi, kenapa dalam banyak-banyak kawasan kursi saya datang ke Sikamat. Dan saya mengiringi saudara Amin untuk pencalonan. Saya malam ini ceramah yang pertama pun di Sikamat kerana bukan saja Amin istimewa sebagai seorang pemimpin, sahabat-sahabat pengundi di Sekamat juga adalah orang-orang yang istimewa dan hebat-hebat. Gasak macam mana pun, walaupun dia tak ada duit, dia tak ada jawatan, dia banyak macam-macam dulu, macam-macam dia tak ada. Tapi kalau tidak kerana jasa pengundi-pengundi seperti saudara-saudari di Sikamat, kita takkan ada seorang watak yang menjadi Menteri Besar, Saudara Aminuddin Harun. Dan hadirnya Amin
di dalam pentas politik nasional memberi standard yang baru kepada ahli politik, termasuk kepada saya. Orang macam ini yang kita hormat, orang macam ini yang kita angkat, dia tumpu buat kerja dia je. Orang kata macam mana pun dia Orang marah macam mana pun dia senyum sengih je. Dia tak sombong, dia tak berubah. Saya kenal dia daripada dia pakai Izora sampai sekarang dia masih lagi ada Izora, dan bila dia jadi menteri besar, dia nak beli kereta baru. Saya ingat lagi dulu. Ni 3-4 tahun lepas dia tanya saya, aku nak beli kereta apa? Mula-mula tu gaya macam dia nak beli kereta Volvo SUV lah. Saya pun kata betul lah, sebab dia boleh dapat lepasan cukai sebagai menteri besar untuk beli Volvo SUV. Sekali tu saya pergi rumah dia, kedekut nak mampus. Dia beli X90 je, Proton macam orang lain juga. Jadi kita nak cari tokoh dan watak macam ini dalam arena politik negara, dalam keadaan kita berdepan dengan watak-watak menteri besar yang angkuh dan biadab seperti Sanusi. Sebab itu, jasa saudara-saudari pengundi-pengundi di Sikamat yang mempertahankan saudara Amin bukan saja jasa kepada Negeri Sembilan, itu jasa kepada seluruh rakyat Malaysia keseluruhannya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Uncle Aunty, Sese, Nandri, Vanakam, kekal sampai lebih kurang pukul 12. Saya doakan yang terbaik. Saya akan datang lagi insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.